Ya, udah alhamdulillah kembali lagi di segmen Tazkirah bagi Rampai Pagi, Inspirasi Pagi. Ada seperti kita janjikan ni kepada habis kita bawakan khas untuk habis kita edisi hari ini, akan kita ni mengupas ni dengan lebih lanjut mengenai ziarah kubur, iktibar, adab dan hukum hakam yang berkaitan. Jadi mungkin terus saja kita perkenalkan tetamu kita pada hari kita ini. bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, penolong pegawai perkembangan agama yang sudah pun bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Muammar dan Afifah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Kita bersyukur je Ustaz ya, kita berada di hari ini dapat bersua. Kini menjadi satu kesempatan rezeki ni juga sebenarnya. Kalau di bulan Syawal, di bulan Ramadan, kebiasaannya kalau dululah ya, bila waktu tu kita ni masih lagi punya banyak masa, dapat kita ni berziarah ke kubur. Tapi sekarang ni mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk melawat disebabkan oleh kengkangan masa ataupun pekerjaan, komitmen dan sebagainya ya. Tapi ada baiknya juga untuk kita ni bentangkan segmen tazkirah kita pada hari ini. Mungkin bila-bila masa membuat rindu ataupun terindulah kepada mereka ini, ataupun orang akan mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pentingnya untuk kita ni mengetahui mengenai dengan ziarah kubur, iktibar adab dan juga hukum hakam yang berkaitan. Jadi kita terus serahkan bersama dengan Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita ni bersua yang mana insya-Allah saya akan menerangkan tajuk yang berkaitan dengan ziarah kubur. Jadi sebagai mukaddimah, ada pentingnya kita ni perlu mengetahui bahawa ada faedah ataupun ada sebab mengapa kita ni selaku manusia perlu sentiasa mengingat mati. Iaitu hidupnya kita ni di muka bumi ini, kita ni tidak akan terlepas daripada perkara ini, iaitu kematian. Semua orang yang hidup akan merasakannya. Dan antara sebab mengapa kita ni perlu sentiasa mengingat mati ialah supaya kita ni indah lalai dan bagi mewujudkan rasa keinsafan dalam jiwa kita ni, dan supaya kita ni dapat sentiasa muhasabah diri. Dan mengenai dengan mengingat mati ni, saya akan membawakan dua hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah, iaitu dalam hadis tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat," yakni al-maut. Iaitu mafhumnya di sini ialah kamu perbanyakkanlah mengingatkan sesuatu yang memusnahkan kelazatan, yakni mati. Jadi di sana kita dapat lihat bahawa ini adalah galakan baginda Rasulullah untuk kita ni sentiasa mengingati mati. Dan dalam hadis riwayat lain juga, sama juga hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana pada ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berjalan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu bertemu dengan orang Al-Ansar. Orang Ansar pun bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka yang utama?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mereka yang memiliki akhlak yang baik. Lalu mereka bertanya lagi orang Al-Ansar ni, "Siapakah mereka yang bijaksana, yang cerdik?" Yaitu Rasulullah menjawab, mereka yang aktsaruhum lil maut dzikran, mereka yang banyak memperingati mati. Yaitu di sini kita dapat lihat bahawa baginda Rasulullah menyebutkan orang bijaksana itu ialah mereka yang banyak mengingati mati dan membuat persediaan bagi kehidupan selepas kematian. Kita ni pun tahu, kita ni hidup di dunia ni bukannya hanya sekali saja, bukannya you only live once, tetapi you only live twice. Kita ni hidup sekarang, meninggal dunia, dan akan dibangkitkan untuk diperhitungkan untuk menentukan kita ni sama ada kita ni ke neraka, na'udzubillah min zalik, ataupun ke syurga. Jadi kalau kita dilihat daripada hadis baginda Rasulullah itu tadi, ia sebenarnya memotivasikan kita ni. Dengan kita ni mengingati mati, kita ni akan termotivasi untuk mendekatkan lagi diri dengan ilahi. Sebagai contoh, dengan kita ni mengingatkan mati, kita ni akan termotivasi untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin bila kita ni hidup di dunia ni. Sama ada untuk bekalan kita ni di akhirat, amalan-amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan sebelah kanan kita ni,
Dan juga kita ni juga boleh melakukan perkara-perkara yang boleh menemani kita ni di alam kubur yang seperti pahala jariah melalui sedekah jariah, wakaf dan sebagainya. Jadi di sana kita ni dapat lihat dengan kita ni mengingati mati itu, sepatutnya kita ni termotivasi. Bukannya bila kita ni ingat mati, kadang-kadang ada mindset orang sebagai contoh, bila ingat mati, malas kukan mana-mana buat kerajanya, malas kukan beramal soleh sama jua pengakhirku mati kemudian. Tapi tidak sepatutnya macam itu. Pemikiran macam itu dah yang perlu dibuang sebenarnya. Sebab kejayaan kita ni, kehidupan kita ni bukan hanya di dunia ni. Sebab kehidupan dunia ni hanyalah sementara. Dan juga antara cara yang berkesan untuk kita ni mengingati mati ialah merajinkan diri ataupun kalau ada masa berziarah kubur. Sudah setentunya bila kita ni ziarah kubur, kita ni akan terkenang dengan kematian dan kita ni akan sudah setentunya ia akan mewujudkan rasa keinsafan dalam jiwa kita ni, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Itulah ya satu mukadimah ni daripada Ustaz, mengapa perlunya kita ni sebagai manusia biasa ni perlu sentiasa mengingati mati. Jadi sama-samalah kita ni muhasabah diri untuk meraih keberkatan dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz jelaskan juga apakah perkara-perkara yang haram yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan perihal kubur, termasuklah juga dari sudut menziarahinya. Okey, terima kasih Afifah atas soalannya. Baik, bagi menjelaskan perkara ini, saya akan menjelaskan 4 perkara. 1 daripadanya berkaitan dengan perihal kubur dan 3 daripadanya berkaitan dengan ziarah. Dan yang berkaitan dengan perihal kubur ini ialah kita ni pun sedia maklum bahawa tanah perkuburan di negara Brunei Darussalam ini kebanyakannya tanah yang berbentuk musabbalah ataupun dalam bahasa Melayunya tanah perkuburan yang wakaf ataupun umum dan ianya dipantau dan dijaga di bawah pantauan bahagian bangunan dan pemeliharaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Jadi saya yakin undang-undang pun ada ditetapkan dan hukum-hukum yang berkaitan pun dengan tambak kubur dan sebagainya telah pun difatwakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan. Jadi perkara yang ingin saya highlight di sini ialah perkara haram yang dilakukan adalah berkaitan dengan menambak kubur dan juga membuat binaan di keliling kubur ataupun di atas kubur tersebut. Tidaklah kira binaan itu seperti atap, kubah ataupun mungkin berbentuk rumah dan sebagainya. Dan antara sebab pengharaman ini dijelaskan, dinyatakan dalam buku Irsyad Hukum 2004 terbitan Jabatan Mufti Kerajaan ialah ia berdasarkan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada mengkapur ataupun mengecat kubur dan duduk di atasnya serta mendirikan binaan di atasnya. Antara sebab kenapa larangan ini ada, pengharaman ini ada, ialah sebabnya kita ni manusia ni kan, umat Islam ni perlulah bertolak ansur. Jangan disebabkan binaan yang kita ni bina di atas kubur itu akan menyempitkan ruang kubur itu sehingga kan mayat-mayat yang ingin ditanam di sana tidak lagi muat di dalam kawasan perkuburan, tanah perkuburan itu. Dan juga namun daripada Irsyad Hukum 2004 itu tadi tersebut berkaitan dengan rujukan naus yang disebutkan dalam kitab ulama Syafi'iyah, iaitu kitab I'anah At-Talibin dan Hasyiah Al-Baijuri, yang mana telah disimpulkan di sini bahawa haram jika tiada keperluan atau kemaslahatan yang tertentu dengan kubur itu, kecuali jika ada keperluan ataupun kemaslahatan. Contohnya seperti posisi kubur itu berada di dalam pada posisi bukit curam misalnya. Di sana boleh dibangunkan tembok ataupun ditakuti kubur itu digali oleh binatang misalnya, ataupun ditakuti kubur itu dilanda banjir dan sebagainya, atau ada kemaslahatan. Namun pengharaman dalam membuat binaan di atas kubur itu tadi terkecuali bagi kubur para nabi, syuhada, orang-orang soleh dan orang-orang seumpama mereka. Dan ini adalah berdasarkan daripada kitab Hasyiah Al-Baijuri
karangan Ibnu Qasim. Jadinya itu perkara yang diharamkan mengenai dengan perihal kubur. Jadi saya akan beralih kepada perkara yang berkait dengan ziarah kubur di sini. Yang pertama ialah meratap dan menangis. Jadi di sini yang saya ingin highlight semestinya golongan wanita. Diketahui, diyakini golongan wanita ni hati mereka lembut, hati mereka mudah tersentuh. Dan kadang-kadang kalau menangis itu memang tidak dapat dikawal, tetapi tidaklah perlu tangisan itu disertakan dengan suara yang memekik, meratap dan sebagainya. Dan perkara ini ada dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, iaitu ketika mana baginda Rasulullah melintas di satu tempat, baginda melintasi seorang perempuan yang menziarahi kubur anaknya, yang meratap menangis. Lalu baginda Rasulullah pun bersabda, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Kata baginda Rasulullah. Ini adalah daripada hadis riwayat Bukhari. Dari sana kita dapat lihat bahawa tidak ada tegahan untuk wanita tersebut ziarah kubur dan hukumnya hanyalah makruh. Tetapi jika sekiranya ia akan menjadi haram, jatuh haram, jika sekiranya wanita itu intentionnya, tujuannya untuk ziarah kubur semata-mata untuk mewujudkan rasa duka cita, memekik, menangis, meratap, ada yang sampai menampar-nampar pipinya disebabkan rasa duka citanya itu. Jadi itu adalah haram hukumnya di sana. Baik, itu mengenai dengan meratap. Manakala yang kedua ialah haram bagi perempuan yang ingin menziarahi kubur tanpa keizinan suami dan walinya. Jadi perlulah, sebenarnya bukan sahaja untuk ziarah kubur, perempuan ini, wanita ini perlu meminta izin ke mana sahaja perempuan itu ingin keluar, perlulah meminta keizinan daripada suami dan walinya. Dan seterusnya, haram mengambil tumbuh-tumbuhan yang masih segar di atas kubur tersebut. Ini adalah kerana tumbuh-tumbuhan yang ada di atas kubur itu selagi masih segar, ia memberi manfaat kepada si mati dan ia adalah hak si mati. Selagi kubur itu masih lagi segar, ia akan bertasbih dan berzikir serta memberi manfaat kepada si mati tersebut. Tapi kan kadang-kadang pengalaman saya sendiri, kalau membawa kanak-kanak misalnya kan ke kuburan ini, kadang-kadang mereka ni iski untuk memutik bunga-bunga atas kubur. Jadi perlulah kita ni sebagai ibu bapa ataupun berjaga kanak-kanak itu, kita ni larang diorang serta jelaskan perkara ini supaya diorang mengambil perhatian dan indah lagi membuat perkara tersebut. Jadi itulah perkara yang boleh disampaikan berkaitan dengan perkara haram sama ada yang berkaitan dengan perihal kubur dan juga ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, satu ilmu yang bermanfaat juga terutama sekali. Kadang-kadang kita ini pernah mendengarkan, pernah juga kita ini ketahui, tapi kadang-kadang terlupa ataupun mungkin terlepas pandang akan hal berkenaannya. Bagi kita ni mudah saja, tapi nampaknya ia memberikan impak yang besar juga sebetulnya kepada sekeliling dan juga kepada si mati berkenaan. Ustaz ada menyentuh mengenai dengan perkara-perkara haram. Itu antaranya lah perkara-perkara berkenaan. Namun jika berkaitan dengan perkara-perkara sunat, mungkin ada lagi yang boleh dikupas agar dapat memberikan ilmu kepada kita semua. Okey, terima kasih Muammar. Jadi penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita ni menyentuh mengenai perkara-perkara sunat yang berkaitan dengan perihal kubur dan juga ziarah kubur, saya akan menjelaskan 4 perkara sunat. 1 daripadanya berkaitan dengan perihal mengubur jenazah dan 3 daripadanya ialah berkaitan dengan ziarah kubur. Dan berkaitan dengan mengubur jenazah tadi ialah sunat melemparkan, mencampak 3 gumpalan tanah ke dalam kubur tersebut. Yang mana ini adalah berdasarkan daripada hadis riwayat Al-Baihaqi yang mafhumnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampak yakni gumpalan tanah ke dalam kubur sebanyak 3 gumpalan. Yang mana gumpalan tanah ini dicampak dilakukan setelah selesai meletakkan mayat tersebut ke dalam liang lahat serta menutupnya dan sebelum menimbus lubang kubur tersebut. Dan dalam kita ni mencampak itu sebenarnya ada bacaan-bacaan yang khusus sebenarnya, tapi bacaan-bacaan itu bolehlah para penonton melihat kepada merujuk kepada buku Irsyad Hukum tahun 2000, edisi tahun 2023 insya-Allah. Jadi itu perkara sunat yang dilakukan ketika menguburkan jenazah. Manakala perkara sunat yang dilakukan ketika ziarah kubur ialah yang pertama dengan meletakkan batu nisan. Batu nisan itu
Tujuannya adalah untuk memudahkan kaum keluarga si mati untuk menziarahinya, supaya memudahkan lagi keluarga si mati itu mencari kubur yang dikehendakinya, atau fungsi batu nisan. Yang kedua, sunat untuk menjirus dan menyiram kubur tersebut, yang mana ini juga adalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Terdapat dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah telah pun menjirus ataupun menyiram kubur anaknya Ibrahim. Dan tujuannya juga adalah untuk mendapatkan rahmat bagi si mati, menyejukkan tempat pembaringannya, dan supaya tanah itu tidak bertaburan. Atau tujuannya untuk menjirus dan menyiram kubur tersebut. So atau kita ni kalau ke kubur, kita ni nampak ada terjualnya air asasahan kan. Jadi itu tujuannya kita ni balik, kita ni support lah balik, dan kita ni siram kubur yang kita ni ziarahi. Dan selepas satu juga ini yang penting, meletakkan pelepah kurma. Tapi indah semestinya pelepah kurma, apa sahaja tumbuh-tumbuhan yang masih segar, bunga kahia, daun kahia selagi masih segar, boleh kita diletakkan, sunat meletakkan di atas kubur tersebut. Baik, mengenai dengan meletakkan pelepah kurma ataupun tumbuh-tumbuhan ini, ada sebuah cerita pendek dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Ketika baginda Rasulullah melintas sebuah kebun, ia terdengar suara dua orang yang diazab di dalam kubur tersebut, iaitu yang mana salah seorangnya diazab disebabkan ia tidak bersuci selepas membuang air kecil, dan seorang lagi diazab disebabkan dengan sifatnya mengadu domba. Lalu baginda Rasulullah pun meminta pelepah tamar, lalu baginda Rasulullah membahagikannya dua dan diletakkannya setiap daripada bahagian pelepah tamar itu di kedua-dua buah kubur tersebut. Lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan sedemikiannya? Lalu baginda Rasulullah pun menjawab, mudah-mudahan dengan aku meletakkan pelepah tamar ini, ia akan meringankan azab kubur bagi kedua-dua si mati ini. Jadi itu yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Jadi perlulah kita ni meletakkan tumbuh-tumbuhan di atas kubur tersebut. Tetapi perlu juga upaya-upaya. Jangan kita ni meletakkan macam sebagai contoh, mungkin ada yang meletakkan bunga, tapi perlu bunganya saja, tidak perlu dengan bungkusannya, sebab dikhawatir ia akan menjadi sampah di atas kubur tersebut. Cukup bunganya saja diletakkan di atas kubur itu. Jadi itulah antara perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika kita ni ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Bila menyentuh tentang hal sedemikian banyak ni sebenarnya Ustaz dapat kita peroleh ini Fifah ya, dan juga Ustaz dalam kita ni sama-sama untuk menjaga juga etika kita ni dalam menziarahi kubur berkenaan dan menambah lagi pahala kita ni ya dengan melakukan perkara tersebut. Tapi masa cukup mencuburi kita ni Ustaz. InsyaAllah jika ada lain kesempatan lagi kita kupas lagi satu persatu tentang hal berkenaan hakam hukum dan hakam yang haram dan juga yang disunatkan dan juga sebagainya Ustaz. Jadi untuk itu dalam masa 3 minit ni, lebih kurang 3 minit Ustaz, mungkin ada lagi tambahan yang perlu untuk dikupas bersama dengan penonton kita. Jadi saya ingin menyimpulkan tajuk pada hari ini, iaitu perlulah kita ni mengambil perhatian mengenai perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan dalam ziarah kubur, dalam menguruskan jenazah dan sebagainya. Dan perlulah kita ni jom melakukan perkara-perkara sunat untuk menambah lagi pahala kita ni. Dan di samping itu juga dalam kita ni menziarahi kubur, adab perlu dijaga. Adab-adab perlu dijaga, dan antara adab yang perlu kita ni jangan kita ni lakukan ialah membuat perkara-perkara yang khurafat, yang bertentangan dengan akidah kita ni. Dan juga sebenarnya saya ingin mengambil kesempatan dalam wawancara ni untuk melihatkan satu buku. Sebenarnya buku ini adalah buku terbitan Pusat Dakwah Islamiyah, tetapi masa ini tidak lagi ada terjual. Tetapi boleh bagi para penonton yang di luar sana ingin membaca buku ini, iaitu Kubur dan Tanah Perkuburan dalam Islam. Yang mana buku ini boleh dibaca, bolehlah para penonton berkunjung ke Perpustakaan Pusat Dakwah Islamiyah untuk membaca buku ini. Yang mana pengisian buku ini memang berdasarkan kepada irsyad hukum dan Jabatan Mufti Kerajaan. Cuma kalau buku irsyad hukum, ia dalam satu buku itu ada mengandungi tajuk-tajuk yang bercampur, bukan mengenai kubur tapi ibadah-ibadah lain. Tapi ada khusus kubur yang difokuskan dalam buku ini. Jadi
mudah-mudahan para penonton dapat menimba ilmu melalui buku ini insya-Allah. Jadi untuk itu sahaja yang boleh disampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Ustaz mungkin dapat meminjam sekejap ya Okey. buku berkenaan ya untuk kita ni dapat saksikan juga ataupun lihatkan kepada penonton kita ni ya. Inilah dia buku berkenaan. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan buku tersebut, kita boleh ya dapati ataupun baca ya di Perpustakaan Pusat Dakwah Islamiah bertajuk Kubur dan Tanah Perkuburan dalam Islam. Amat penting juga untuk kita ni dalam sama-sama mengetahui dengan hal berkenaan, kita ni maklum sajalah ya, bila kita ni terlalu sayang ataupun terlalu orang hormati kasih kepada si mati ini, hingga kan kadang-kadang kita ni dah tahu rupanya ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan untuk kita ni lakukan semasa hadir di kubur berkenaan. Dan pastinya kita juga mempunyai banyak persoalan-persoalan. Mungkin juga antaranya juga Ustaz, ada yang orang menggunakan asap orang untuk menghalau nyamuk dan sebagainya. Itulah ya. Jadi banyak ni sebetulnya, tapi kita mohon maaf Ustaz. InsyaAllah jika ada kesempatan di lain hari lagi kita menyentuhnya ya Ustaz ya. Ya, jadi ribuan terima kasih kepada tetamu kita ni pada hari ini. Mudah-mudahan kita ni dapat bersua lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.